Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, marilah anak-anak perhati pula satu perkataan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya kasih akan dunia itu ialah kepala bagi tiap-tiap kesalahan. InsyaAllah kita nak sambung ni adalah beberapa peringatan, beberapa penjagaan yang disuruh kita ambil perhatian, khasnya mengenai bagaimana kita nak melalui kehidupan dunia ni sebagai hamba Allah, makhluk Allah, untuk kita sentiasa dalam keadaan beribadat pada Allah Ta'ala, dengan kita iman pada Allah Ta'ala, akal fikiran kita gunakan untuk mengenal Allah Ta'ala, cam ke Allah Ta'ala, perasan ke Allah Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi siapa yang tak boleh perasan ke Allah Ta'ala, kenal ke Allah Ta'ala, hadir hati ke Allah Ta'ala, tak boleh rasa nikmat kurnia Allah Ta'ala, atau istilahnya punca dia adalah kasih dunia, tak faham kehidupan dunia, tak faham lagi makna la ilaha illallah. Yang makhluk ni tak ada memiliki, tak boleh memiliki sifat ilah sama sekali. Pertama sekali, makhluk tak boleh wujud sama sekali, melainkan Allah lah yang wujud, bukan makhluk. Itu makna utama nak faham dalam la ilaha illallah ni. Bila kita tak faham, itulah yang kita duk cari benda wujud yang harus wujud, mungkin wujud, sedangkan hati kita tak hadir pada siapa yang wajib wujud, qidamul wujud, zati wujud, hakiki wujud. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Usaha kita pun kalau perhati memang kerdil, tapi wajib kena kasap, kena usaha. Pasal bab ni mesti kena usaha, pasal atas fardu wajib, wajib. Baik, mari anak-anak perhati pula, kata dia, satu perkataan, sabdaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terjemahnya, kasih akan dunia itu ialah kepala, adalah ibu bagi tiap-tiap kesalahan. Dalam bahasa Quran, bahasa hadis, dalam sangat. Apa bahasanya, very deep, very deep ayat ni. Tahu mana tu? Kasih. Pertama dia sebut kasih dunia. Kasih ni kerja hati. Macam mana boleh kasih dunia? Pasal tak faham dunia ni apa. Kalau faham dunia ni apa, kita takkan jatuh kasih ke dunia, bahkan kita akan kasih pada siapa yang cipta dunia. Ayat simple sangat. Hamba, kalau kita tengok babak dunia ni, ada Rasulullah sebut dalam hadis masyhur, kata dia, ad-dunya jifatun wa talibuha kilabun. Atau sebut, ada riwayat wa fi riwayatin wa tullabuha kilabun. Ad-dunya jifa, dunia ni ibarat macam bangkai. Tak ada bangkai, dia tak ada minat, tak ada value. Kalau dunia ni ada nilai, ada value sisi Allah Ta'ala, saya Allah Ta'ala,
tak bagi orang kafir minum walaupun seteguk air. Bayangkan betapa tak ada nilainya kalau ada hati ni, jatuh hati kepada dunia, kepada makhluk ni. Jadi bila kasih ni adalah perbuatan hati, kerja hati, macam mana nak boleh tak jatuh hati kat dunia? Kena kenal hakikat dunia apa, hakikat makhluk apa. Barulah kita akan tak kasih pada dunia. Kalau dunia buat ambil, macam mana? Ambil dunia kadar yang sepatutnya kita ambil pada dunia. Kalau katalah kita ambil terajak pun di atas faham tak kasih dan kita kenal hakikat dunia, kita boleh rujuk balik pada siapa yang mencipta dunia ni. Itulah bahasa-bahasa nak pakai kot kan. Tapi bila kita tak faham, kita akan terleka dengan dunia, kita akan kejar dunia, sedangkan nisbah martabat tak ada nilai tu, ibarat bangkai. Allah yang cipta dunia ni tak ada hati pun dalam hati kita, bahkan tak ada kasih. Jauh lagi yang kata nak kenal, nak sedar, kasih jauh sekali. Ya Allah, lembutkanlah hati kami ni, keras sangatlah ya Allah. Allahumma ighfir lana, layyin qulubana bi zikrik. Baik, kasih dunia adalah kepala bagi tiap-tiap kesalahan. Masuk kepala ni ibu. Punca masalah orang duk kejar dunia, berebut dunia pasal tak faham dia bangkai. Itu saya ambil perkataan daripada hadis itulah. Orang tak faham apa kedudukan makhluk ni, dia makhluk. Kalau perkataan asal ilmiah di situlah. Tak faham siapa makhluk, sedangkan tak cari, tak boleh, tak usaha untuk hati ni boleh mencapai, boleh kasih kepada khalik makhluk. Perkataan ilmiah dia tu, tapi perkataan mudah faham. Duk kejar bangkai, kita tak tahu cari benda yang menilai. Sekali lalu sebut tadi, apa benda yang menilai? Allah lah menilai sekali. Makhluk semua martabat dia bangkai. Melainkan Nabi SAW, para anbiya, para rasulullah tu tak masuk dalam senarai itulah. Itu yang kecuali kan. Umum dunia ni, ghalabah dunia ni, selain daripada siapa-siapa yang Allah Ta'ala muliakan, yang kita wajib mulia dan takzim dengan mereka, dunia ni bangkai. Makhluk ni martabat dia tu. Untuk makhluk yang mulia si Allah Ta'ala, siapa yang Allah Ta'ala muliakan makhluk itu, barulah makhluk tu mulia. Yang tu tak nak pula kita kejar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembut juga hati kita, supaya banyak kasih pada Rasulullah, suka kita ni jadi umat dia, kita nak ikut dia, nak contohi dia, dan nak berperangai macam perangai dia, jalan hidup macam jalan dia, hati sanubari macam hati sanubari dia. InsyaAllah kita akan dibangkitkan di akhirat esok bersama dia. Amin ya rabbal alamin. Jadi punca boleh kasih tadi sebutlah tadi, apa dia? Tak faham dunia, tak kenal dunia, tak kenal makhluk. Satu kaedah kita, makhluk kena ambil kadar makhluk saja. Tapi hati, walaupun kita ambil makhluk, kena sedar makhluk tu pun Allah yang cipta makhluk itu. Jadi sepatutnya hati kita kena kasih pada siapa yang mencipta makhluk, bukan kasih pada makhluk. Kalau makhluk apa? Kita makan, katalah makan nasi lemak, sedap nasi lemak ni, yang nak bagi dapat tu Allah bagikan sedap pada mulut aku, Allah dia yang bagi rezeki kat aku, Allah bagikan ada tukang masak untuk aku, Allah bagi ada orang hadiah untuk aku, ada orang sedekah untuk aku, Allah jadikan dengan sebab aku kerja ni boleh aku beli makanan. Allah nak bagi sedar ke orang Ta'ala tu, baru dia akan keluar, akan berhenti khati'ah tu, baru akan berhenti antara dosa, salah tu. Kalau kita ada jatuh hati ke makhluk, tambah kasih ke makhluk, bahkan lupa pada makhluk, bahkan lupa pada khalik makhluk, hak ni atas perjalanan Nabi-Nabi dan Rasul, yang ni semua salah besar ni. Wala takum minal ghafilin wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Fasik tu lupa Allah Ta'ala ni. Mana tak fasiknya? Pasal kita tak akan, orang apa, tak akan berbudi pada siapa yang berjasa. Allah lah paling banyak beri kurniaan dia, anugerah dia, budi dia pada kita. Kita makan budi dengan Allah Ta'ala banyak lah. Rupa ayat-ayat saya ngaji Tok Guru je bahasa kat tu. Kita makan budi dengan Allah Ta'ala banyak lah, tapi tak pernah kita balas budi dia.
Kalau orang bagi sepinggan nasi lemak macam mana? Oh, orang berbudi kita bahasa. Dulu dia belanja aku, sekarang aku belanja dia pula. Oh, kan. Orang kita pergi makan dan dia bayar semua. Ish, dia bayar untuk kita. Bahai ni kat RM100 semua ni dia bayar. Ish, kan. Sekurang-kurangnya berbahasa lah. Orang berbudi kita bahasa. Terima kasihlah barangnya kami makan. Terima kasihlah, terima kasihlah, terima kasihlah. Berbahasalah sikit. Dengan Allah Ta'ala kita makan budi banyak. Nabi tak pernah kita berbahasa dengan dia. Oh, yang tu lah kita kena banyak renung. Tak boleh sebut lajak tu, meleleh mata. Kita kalau belajar macam tu, sebut macam tu selalu memang meleleh mata. Tapi dengar sekali-sekali yang tu. Perlu ada orang bagi peringati. Atas saya sebut, saya sendiri lah. Satu, saya suka kalau ada orang mengajarnya, memang saya nak dengar. Ada orang nak asuh yang tu. Saya video saya sendiri saya dengar. Yang kalau kutuk Wahabi tu saya tak mau dengar sangat. Saya tak dapat apa-apa. Yang saya ngajar macam ni saya nak dengar balik. Kadang-kadang saya dengar tu macam aku pun tak biasa cakap macam ni. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya yang duk bercakap macam ni, saya pun tak tahu kadang-kadang saya pernah bercakap macam ni. Pasal bercakap macam ni, kita baca kitab, Allah SWT dikurniakan kita untuk faham apa patutnya faham. Tapi bila kita lalai, kita dah tak faham dah apa yang kita dah faham dulu. Dengar balik macam mana? Ya Allah, aku tak tahu aku faham setakat tu dulu. Sekarang ni aku tak dapat faham tu. Allah, saya dengar balik video saya. Bukan dengar balik video saya nak megah benda saya cakap tak. Dengar tu untuk saya sendiri ambil manfaat. Khasnya bab-bab yang macam ni. Baik, jadi di atas kata kasih ke dunia ni, pasal tak faham dunia ni apa, yang itulah menyebabkan jadi rosak kita ni. Maka apabila kita perhati akan hadis ini, maka dapatlah kita satu jagaan yang amat besar daripada penghulu kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang sabdanya iaitu apa dia? Dapat kita tahu bahawasanya kejahatan itu humbinya, jam petani macam ni lah, dia humbi kan. Humbinya, ibunya, punca dia, dan kepalanya ialah kasih akan dunia. Satu, nak hilangkan kejahatan dunia ni apa? Bagi faham dunia ni apa? Macam mana nak faham dunia ni apa? La ilaha illallah. Itulah penawar paling baik sekali. Dan bukan setakat sebut la ilaha illallah, bukan. Sebab kita dah belajar dulu pun, kitab pun dah khatam dah, alhamdulillah. Tak biasa dengar, pergi dengar balik lah apa benda kita dah ajar tu. Pasal nak pergi jumpa satu kitab baca pada awal hingga akhir, kerana dalam rakaman pun nak cari, jenuh cari kan. Yang tu ada sekali, satu set. Mas, dalam Facebook tu adalah kod, tak masuk dalam YouTube apa tu. Boleh dan tengok lah. Bahkan yang tu orang kata apa, tak ada rotan akar pun guna. Tapi sebaiknya macam mana? Duduk betul-betul mengaji depan guru, beradab betul, dapat asuhan guru. Waktu paling baik lah. Tengok video apa, tengok Facebook, YouTube yang rancangan baik-baik ni. Yang ni orang kata apa, dah tak ada benda dah, yang ni pun jadilah daripada tak ada langsung. Macam tu. Tapi jangan hanya memada dengan hal tu, memang tak cukup. Memang tak cukup. Kalau saya sebut, saya tereduk jumpa guru mengaji bertalaki, kena sekeh, kena hantuk kepala berpi bahasa itu. Kita duk khidmat pada orang yang pernah tunjuk ajar kat kita ni, kita buat macam tu pun alah, tak tahu mana lah kita. Tambah kalau memang tak pernah ada hubungan dengan guru, tak pernah nak khidmat dengan guru, tambah kita nak duduk di bawah asuhan guru, guru pantau kita, kita ni bawah pemerhatian guru. Macam mana kita nak boleh baik kan? Bolehlah baik pada sangkaan kita, ikut piawaian kita, SOP kita, kita baik. Itu ialah. Tapi kalau ikut SOP yang sepatutnya siapa menilai kita, adakah kita baik, tambah yang menilai ni apa? Orang salih, syuhada, siddiqin, anbiya wal mursalin. Oh, kantai dah. Tambah yang nilai ni kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, cuma Nabi kita ni besar dia, rahmat kita kat dia siapa dia? Walaupun kita ni dia tahu sangat macam mana keadaan kita,
tapi dia apa dia, syafaati li ahli kabair li ummati. Rasulullah sampai dia jamin, kata dia, aku jamin aku akan beri syafaat aku hatta kepada orang yang buat dosa besar di kalangan hamba-hamba aku. Dosa besar je, syirik, kufur, tak ada syafaat. Maksudnya kalau iman dia betul, kalau buat dosa disebabkan kalah dengan hawa nafsu, tapi dia kenal Allah Ta'ala, tak pernah silap buat ketuhanan, tapi di atas apa, dorongan nafsu, kalah dengan nafsu ni, Rasulullah kata hatta orang buat dosa besar pun, syafaati li ahli kabair min ummati, aku akan beri syafaat aku pada orang yang sekali pun buat dosa besar. Ayat tu, sabdaan tu bukan untuk membuka pintu untuk buat dosa besar, bukan, tapi nak menunjukkan bahagianya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyaklah pesawat pada Rasulullah. Kenapa? Jadi umat Rasulullah ni, Rasulullah jamin bagi syafaat, tapi syarat ada kasih lah. Cuma jangan terlajak sampai yang tu nanti, oh Rasulullah bagi syafaat, yang takut punya kita umat Nabi, takut kita je mengaku kita umat, kita sangka SOP kita umat, takut Rasulullah tak terima kita sebagai umat. Na'udzubillah. Jadi apa tanda kita dan usaha kita untuk menjadikan umat Nabi SAW? Banyakkan selawat atas Nabi. Mudah je, antara benda mudah kan. Nak pergi belajar suku tu bukan senang. Ada bab kita faham dah, Rasulullah Siddiq, amanah, tabligh, fatana, umumnya ada lah. Untuk nak buat apa? Nak pastikan dapat syafaat Nabi SAW, banyakkan selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Duduk saja selawat, salam. Ambil dua kerja, selawat, salam. Cuma ingatlah, jangan lajak lah dalam tandas pun selawat, salam. Janganlah. Tu yang kata kena ngaji juga tu, jangan buat bodoh keren gitu kan. Na'udzubillah. Baik. Jadi umbi dia dan kepala dia ialah kasih akan dunia. Maka perkara ini telah melihat kita dengan mata-mata sendiri. Kata dia, punca rosak manusia ni kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Akan ahli-ahli dunia sekarang ni, depan mata kita tengok. Bahkan yang rosak tu kadang kalau kita sendiri rosak tu. Kalau ahli depan mata, kotlah katalah kita tampak gajah seberang laut, kita kuman depan mata tak nampak, pasal terlalu seni ya apa yang ada kat kita, sampai kita tak perasan kat kita. Nampak kuman laut pun padan dia, tapi kena faham punca dia apa? Kasih dunia. Semaklah kat kita pula, kita ni kasih Allah, kasih Rasul, kasih dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk kenal dia, kasih dia, faham dia. Antara ayat juga, saya pun ayat-ayat terkesan, ayat-ayat tegur ni, apa dia? Allah ni banyak dah kita makan jasa dengan dia. Ayat tu ya. Kita makan jasa mak ayah suku, mana banyak lagi kita makan jasa mak ayah kita dengan kita makan jasa dengan Allah Ta'ala. Makan jasa dengan mak ayah, makan jasa dengan Allah Ta'ala, makan jasa dengan Rasulullah, makan jasa dengan tok guru, makan jasa dengan suami, dengan isteri, makan jasa dengan adik-beradik, makan jasa dengan kerajaan. Yang tu orang kena dah kerja dengan kerajaan. Kalau kami tak ambil kamu sebagai pegawai kami yang itu, agak-agak kau nak duduk bawah siapa? Siapa buat jalan raya? Siapa buat elektrik? Siapa bagi perumahan percuma ni? Siapa bagi subsidi ikan, subsidi minyak? Dulu itu ayat-ayatnya kan. Dia buat apa? Dia nak supaya kita ingat jasa-jasa dia, supaya kita rasa kita makan budi. Lepas tu pangkah dia sikitlah bak mundi kan. Allah Ta'ala pun serupa. Dia kata apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala tak boleh nak hitung. Itu baru umum dengar. Yang ni pun baru jumpa orang ni sembang muzakarah dengan guru saya. Dia kata apa? Antara ulama tafsir kata wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, apa nikmat Allah Ta'ala yang kamu tak boleh nak hitung ni apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'matullah dalam ayat Quran tu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak silap salah satu nama Rasulullah adalah Ni'matullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ni'matullah. Antara nama Nabi kita adalah nikmat Allah. Pasal jika kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, dalam kataan tu disebut
Ni'matallah, bukan ni'amillah, bukan nikmat orang Taala. Pasal perkataan dia mufrad. Ni'matallah singular. Allah Taala satu ke nikmat? Oh banyak. Oh tu sebut dalam Quran tu ni'matallah. Apa yang nikmat satu yang la tuhsuha tu kamu tak boleh hinggakan, tahu tak? Nikmat Nabi kita Muhammad SAW. Kita dapat pahala jemaah siapa? Muhammad SAW. Dapat keampunan janji syafaat siapa? Muhammad SAW. Seluruh alam ni Allah Ta'ala bagi jadi siapa? Muhammad SAW. Dapat ada syariat yang kita dapat Islam ni siapa? Muhammad SAW. Dapat Lailatul Qadar siapa? Muhammad SAW. Dapat Ramadan siapa? Muhammad SAW. Dapat itikaf ni siapa? Muhammad SAW. Mana ada yang bukan daripada Muhammad SAW? Inilah nikmat yang kalau nak hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kamu tak boleh nak hitung dia. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama tafsir lain, memang ada ulama tafsir hurai macam-macam, tapi antara ada ulama tafsir hurai ni'matallah tu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk nak buat apa? Kalau dengan nikmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau tak boleh nak hinggakan, nak buat apa? Banyaklah selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi, kalau ni'matullah tu boleh juga dia dengan mana? Ismul jinsi, jinsul jam'i. Kalau tamarun, tamarah. Tamarun umum, maksud tamar yang banyak. Tamarah, tamarah maksudnya sebiji tamar. Tamrah, tamratun sebiji tamar. Syajarun, syajarah, ada ta lil wahdah. Ada ta makna satu, ada ta nak menunjukkan makna jinsun, jinsul jam'i. Allahumma shalli alaihi. Tu pun panjang tu, lagi jadi susah pula kan? Tapi saya nak syarah asal. Kalau nikmat dengan makna macam-macam nikmat ni, itu nak buat apa? Jasa tu daripada Allah Ta'ala, syukurilah nikmat dia. Macam mana? Kalau tak erti terima kasih, alhamdulillah pun apa? La ilaha illallah, Allah yang bagi nikmat ni kat aku. Allah bagi mata aku, Allah bagi makan aku, Allah bagi menafas kat aku. Sedarkanlah yang beri ni Allah. Itu je. Itulah jasa yang disuruh kita ni di atas apa yang Allah Ta'ala dah kita makan budi dia. Itulah bahasa-bahasa ni pun bahasa budi ni. Ni saya sebut ni gunakan bahasa saya ngaji. Ada sebagian guru lu guna bahasa itu, saya guna bahasa itulah. Kita dah banyak makan budi Allah Ta'ala. Jangan pula jadi kita makan budi tapi tak kenal budi. Oh, tu macam kacang lupakan kulit. Mak ayah kita berbudi pada kita, kita tak ada berbudi pada dia. Oh, kalau mak ayah kita pun kita tak kerti nak berbudi padahal depan mata kita, macam mana nak berbudi dengan Allah Ta'ala yang memang tak hadir depan mata? Apatah lagi nak bagi faham Allah Ta'ala supaya hadir di hati, lagi jauh. Kalau mak ayah kita pun kita tak boleh kenal budi dia, sedangkan memang depan mata kita, kita lihat dia berbudi pada kita. Macam mana kita nak berbudi pada Allah Ta'ala? Nak balas budi, apa saya sebut, sorry. Macam mana kita nak balas budi pada Allah Ta'ala? Macam mana kita nak faham yang kita ni makan budi dengan Allah Ta'ala? Mudah-mudahan ni mudah kita, lembut yang kita ni, faham kita. Tu yang pengarang kita pun sebut apa? Fikir-fikirlah gatik, gunalah akal fikiran kita untuk fikir bab ni. Jadi bila kita tak mikir situ, punca menyebabkan rosak manusia ni, ahli dunia sekarang ni, pasal apa? Kasih dunia. Bila kasih dunia maksudnya tak kenal makhluk ni siapa, Allah Ta'ala siapa. Tu masalah kita tu. Tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, tak kenal mak ayah kita, tak kenal guru kita. Yang tu yang kita tak peduli nak berguru, tak peduli dengan mak ayah, tak peduli dengan Rasulullah, tak peduli dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita boleh lihat dengan mata-mata kita sendiri akan ahli dunia sekarang ini daripada meninggalkan pengajian agama. Masuk sekolah agama macam mana? Nak makan apa? Nak kerja apa? Satu masa dulu kita dapat melihat satu tsunami masyarakat, semua pakai hantar sekolah agama. Memang dulu kita dapat tengok tsunami tu.
Bila dah terlalu ramai pula ni, sekolah-sekolah pula dah tak berkualiti pula, macam mana? Bila keluar ni tengok ada yang bermasalah, dah jadi tsunami lain pula, orang pakat takut pula hantar sekolah agama. Dia dah jadi tu. Dia nama pun tsunami sak pasang sak surut, sak pasang sak surut, sak pasang sak surut. Zaman saya dulu memang mula-mula saya duk pergi ngaji dulu, zaman tu kalau pergi ngaji mau belah. Zaman tengah orang duk kejar pangkat, kejar masuk universiti, masuk apa MBRSM, kejar pegawai kerajaan. Kalau pergi ngaji ni memang ni orang tak lekeh sangat. Jadi nak sebut apa ni? Berapa ramai orang meninggalkan mengaji agama. Itu dulu satu hal lah, hantar anak-anak. Baik sebelum anak tu kadang-kadang macam ni, mak bapak hantar anak pergi ngaji, mak bapak pun tak mengaji. Itu masalah kan tu. Kadang mak bapak hantar anak pergi sekolah tapis, mak bapak Quran pun tak kerti baca. Kalau tak kerti baca, dia kata ada kami yang tak pandai baca, nak Quran hafal tak boleh hafal. Tapi tengok kehidupan mak bapak, adakah hidupan dalam nak beragama ke memada dengan macam apa agama yang ada? Adakah sebarang peringatan di atas cara hidup nak beragama? Khas nak sebut tak mana? Ada tak nak boleh bawa jalan ni? Jalan apa? Nak boleh kenal Allah Ta'ala, sedar Allah Ta'ala, zikir Allah Ta'ala, sentiasa mentauhid Allah Ta'ala, yang sampai kasih gilanya pada Allah Ta'ala. Tak ada lah yang kita duduk dalam keadaan seharian ni melainkan sentiasa ingat Allah Ta'ala. Makan minum ingat Allah Ta'ala, duduk ingat Allah Ta'ala, duduk tu kita belajar semua, dah ada tok guru yang ajar kita macam mana untuk kita dengan duduk je pun kita boleh zikrullah. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita juga untuk faham pelajaran tu. Pasal jalan ni macam mana? Paling mudah, yang paling senang, dah kenal macam tu, bawa zikir. Carilah jalan nak zikir macam mana. Benda lain kita pandai fikir untuk cari jalan, cari makan, cari buat kuih, belajar buat kek. Ada orang pandai boleh buka restoran, kedai makan pasal tengok YouTube lah. Pandai masak-memasak, tengok Facebook lah. Ada orang macam tu. Tapi mengaji, siapa boleh jadi pandai tengok Facebook? Oh memang terror. Pasal dia lain. Satu sudut dia pandai je ni, tapi ilmu yang dia pandai tu tak bermanfaat untuk diri dia. Macam mana? Dia pandai bercakap. Dia bercakap nak beramal tak boleh. Pasal nak beramal ni Allah. Tu saya kata, saya cerita ni, saya bukan cerita orang lain, saya cerita saya lah. Kita boleh rasa dia punya susah tu. Kalau hari ni lah naik syekh baca Quran 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, esok tumpuk lah. Nak istiqamah tu payah. Susah, berasa susah tu kan. Saya mengaji dulu memang Tok Guru sebut itu kan. Pasal kita kadang dengar cerita buat sembahyang fardu, sembahyang sunat, kita pun kalau boleh nak lawan nafsu sungguh lah. Nak sembahyang duha, nak sembahyang witir. Memang ada hari yang boleh buat 11 rakaat, 11, 2, 3, 4 hari. Masuk 5, 6, 7, pe'ot lah, lembek. Habis-habis sampailah ni duduk 3. Cuba naik tambah bagi 5 boleh seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Masuk bulan keempat, pe'ot dah, tak boleh pergi dah. Duduk 3 balik, 3, tak boleh naik lah. Dan kalau nak naik pun macam mana? Tak ada jalan nak naik, mesti kena ada ilmu iman, kena ada amal iman, baru haloba tu datang, kenal tu datang, kasih tu datang, baru kita boleh tinggalkan nafsu kita ni. Ni memang jalan dia macam tu. Satu tutup guru kita dia ajar mujahadah ni satu. Satu kena duduk tempat rawatan. Kalau pesakit lah, kita sebut pergi lah COVID yang ada ni kan, kalau dia agak harap dia kuarantin kat rumah boleh tak? Ini kita tengok dok bertabur ni pasal tak boleh kuarantin kat rumah lah tu. Pakai gelang pun pergi masuk persaya, masuk sini nak kata apa? Kalau tak kena PKPD lah, merepek lah. Nak mampu boleh buat itu. Bubuh pagar, bubuh jaring dawai tu, bawa band penerangan tu, Kampung Banggul Batu, kena sekatan PKPD. Tidak dibenarkan untuk keluar rumah walaupun ke dalam pagar.
semua wajib duduk dalam rumah. Berkuat kuasa mulai esok contoh macam mana? Memang kita duduk. Dia pagar tu, tambah pula rela duduk pusing-pusing. Keluar dia ambil nombor, siap mau. Pula tu semua kena buat ujian swab, dan makanan akan diberikan bekalan secukupnya. Perhatian. Kalau kita kena kepung itu memang boleh. Kalau tak kena kepung masing-masing kita jaga kita macam mana? Mampu try tengok buat kita jaga kita. Sikitlah saya sebut itu PKPD, nafsu setan macam mana? Nanti yang kata kita kena duduk bawah asuhan guru tu, dan kena buat asuhan guru, kena betul-betul pula memang tak duduk bawah asuhan guru. Kalau tak, memang tak boleh duduk bawah asuhan, depan tok guru boleh angguk baik tak duduk majlis dia, merapu apa kerja yang disuruh buat tak ada dia peduli. Hari berjumpa dia, masa tu warak dia tunduk wagu. Kalau boleh nak duduk jauh pasal apa? Takut kena tanya. Sehari kena tanya apa-apa macam mana? Zikir bagus tak? Zikir bagus, selawat habis lah hari-hari 500. Kena tanya hak tu kan. Mula tak berani duduk majlis pun tak berani mari lah. Kalau mari pun macam mana? Buat bagus depan dah. Nanti yang kita tak jadi ni pasal kita tak ada penyerahan total. Itu yang jadi anak murid yang tak amil. Itulah masalah kita. Ni pun ya Allah, saya bukan cerita oleh ni, saya cerita saya lah ni. Tuan-tuan rasa kena tu nasib baiklah, serupa lah dengan saya. Tu saya kata saya bukan ada apa-apa. Baik, berapa banyak kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri meninggalkan pengajian agama kerana masyghul bergaduh dengan pengajian ilmu dunia. Bukan dah bertumbuh tak? Sibuk apa? Matematik, geografi. Cuba tengok orang masuk tuition macam mana. Kalau ada kelas Quran macam mana? Tinggal habis kafar macam mana? Musim periksa, musim satu sukan, satu pelajar satu sukan macam mana? Kosong kelas kapal. Tinggal kapai, guru-guru terkapar-kapar. Bukan kelas kapal, terkapar-kapar. Tak nak siapa. Tapi sekolah betul. Kena pula ada aktiviti sukan, latihan sukan, main bola ke apa, basketball ke apa macam. Bola keranjang apa lagi tu? Bola baling. Rugby tak rugby macam mana? Ada apa, kriket. Gede-gede nak pergi sekolah tu, nak pergi sekolah pagi, nak pergi sekolah pagi, nak pergi sekolah pagi. Macam memang ra'su kulli khati'ah. Benda tu ada hawa nafsu. Memang seronok main. Ngaji macam mana? Kelas apa? Allah, saya kena ingat nama Rasul, nama malaikat. Tambah pula nak kena berzikir, nak suruh fikir, duduk, tafakur, tawajum, apa lah, lari. Itu tak saya kata orang tua, budak-budak lari. Duduk baca Quran, monyok ya. Bagi handset, senyum ya. Ya Allah, ampunkanlah kami. Masyghul bergaduh dengan pengajian ilmu dunia. Lagi apa? Dan meninggalkan ruku-ruku Islam. Ruku Islam besar sekali apa? Ngaji la ilaha illallah. Mengucap la ilaha illallah, saya tak mahu sebut tu. Saya mengucap lama lah. Ambil faham la ilaha illallah. Menuntut ilmu la ilaha illallah. Bagi faham nafi isbat pada la ilaha illallah. Amalkan ilmu yang ada pada la ilaha illallah. Macam mana? Itu susah. Yang tu banyak orang tinggal. Sembayang sama. Dan kalau perhati tu, manusia ni dia makin bersedikit kepada rukun Islam yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni kalau ikut banyak orang nak buat. Kalau pergi haji umrah macam mana? Meriah weh. Calih pergi umrah gede-gede nak pergi. Pergi haji ni kalau ada duit, tak ada duit macam mana? Ni dalam hati ni kalau boleh nak pergi Mekah hari-hari ni. Kalau boleh nak pergi haji tak tahu ni dalam hati walaupun duit tak ada. Sebab apa? Mana tak ada hotel.
Seronok lah. Tuan-tuan saya tahu. Kalau buat haji pun susah sikit ke Arafah tu ya. Tapi lah ni pun tak ada susah mana lah. Tak macam dulu. Naik kapal terbang. Bidadari. Ular-alik kemana kulu gila. Makan peri. Duduknya makan. Tak ada kenyang lagi main makan lagi. 14 jam kapal terbang. 12 jam lah. Ke 8 jam. 12 jam tu bersih. Sorry lajak pergi bersih. 8 jam. Makan sampai 5 kali. 4 kali 5 kali. Ada yang 4 5 tengok flight lah. Kalau Air Asia mungkin kena beli. Apa cerita ni? Cerita apa ni? Cerita rukun Islam. Zakat sedekah alah RM7 setahun. Jadi apa RM7? Makan nasi lemak pagi pun lebih lah. Kat RM20-30. RM7 setahun. Satu kepala. Allah, tu nak bangga. Lagi apa? Puasa sebulan sekali. Seronok siapa? Ada makan minum. Buka puasa lah moreh. Sedap. Ngantuk tidur bulan puasa. Sedap. Buka puasa macam mana? Aneka makanan pasar Ramadan. Mereka seronok. Semayang pun tak susah lah ni. Kok berat sikit. Lagi berat apa? Bagi ambil faham la ilaha illallah, pergi ngaji untuk ilmu. Itu paling berat sekali. Rukun Islam paling berat, jangan kata la ilaha illallah. Ambil apa? Bukan paling berat. Bukan paling berat tu rukun haji. Paling berat sekali la ilaha illallah tu. Itulah paling berat sekali. Orang kafir paling berat sekali tu dah masuk Islam. Orang Islam ni nak ambil faham la ilaha illallah ni untuk sentiasa ingat Allah Ta'ala dengan la ilaha illallah. Nak faham la ilaha illallah tu. Pasal dia memang lawan nafsu. Nak lawan dengan syaitan. Tinggal rukun Islam lagi. Dan iman. Tinggal habis rukun iman. Dalam hati tak ada lah nak ke Allah. Ingat ke Allah. Syukur ke Allah. Tanzih Allah Ta'ala. Ngaji ikut dan. Makan ikut dan. Oh ya Allah. Itu yang kita tengok kat Malaysia ni. Macam-macam peristiwa lah Pak ni. Kena tangkap bar rasuah tak rasuah, custom tak custom, yang KLI punya yang boleh lepas apa lepas kereta tak kena custom, tak kena cukai, rasuah itu kereta mewah. Itu yang pasport orang luar boleh masuk, dapat pasport, dapat IC. Bukan sikit pegawai-pegawai yang ditangkap ni, tengah duk tangkap je ni. Memang duk operasi sekarang ni. Padang kita tengok macam mana sampai 500,000 Cina masuk tak keluar. Gila apa. Daging boleh 1,500 tan. Gila masuk. Bayang. Kok pupuak tu makan ke? Kita tak makan ke? Satu Malaysia dia beda orang tu 1,500 kilo. Bukan kilo, 1,500 tan. Ya Allah, itu tak masuk lagi babi apa tu, lemak babi, gelatin babi. Mufti Pasir Mendengung yang duk sokong babi, gelatin babi, kapsul babi tu, tak masuk lagi tu. Tambah pula syubah orang kafir yang masak tu yang tak semayang, tak pakai tudung, tak reti bab taharah. Ya Allah. Tinggal habis rukun Islam, rukun iman. Kerana masyghul sibuk dengan menghabiskan rumah tangga dan dapur dan jambang kecing. Jambang dia je gitu deh. Dan jambang kencing dan berak. Duk sibuk jambang kencing berak, tandas tengok. Kalau boleh nak comel, mozaik, merelak, wangi ya. Apa? Kerak boleh masuk berak, cuba busuk tengok. Kat pondok ni nak buat macam tu tak boleh gerak. Tapi ada pondok petani saya pergi, tak ada tandas. Pondok dia ada lebih kurang 60-70 orang masa pergi ziarah dulu. Tak ada tandas. Tak ada. Tempat berak tak ada. Berkecil tak gaduh. Nak berak mana? Berak bawa air pergi atas sawit ke. Tu. Malam-malam berani berak. Kita Hafsah pun tak berani. Dengar soalan.
Untuk tak berani berak, macam mana nak buat supaya jarang kurang berak? Kurang makan, kurang minum. Oh, itu tarbiyah dia. Tu kah? Nak buat kat sini kok pakai lari pula lagi. Kita tandas kita buat awal-awal dia mau buat 10 pintu dah. Oh. Ada Tok Guru macam tu. Saya pergi dulu. Meninggallah Tok Guru tu, Baba Rashid Warak nama panggil. Oh Allah, memang warak sungguh. Ngajar malam ngaji, kami bermalam tu pondok dia, saya pergi ziarah dulu. Kita datang tu dijamu, oh lah, macam raja apa makan ni makan tu malam sampai maghrib. Mayan jemaah lah, kami jamak siap. Ngaji lepas maghrib, tapi Tok Guru lepas maghrib dia sembahyang tu. Sunat awabin. Kita ingatkan lepas 2 rakaat, 6 rakaat jadi 10, jadi 20. Habis awabin 20 rakaat. Baru kursi belakang masuk isyak lah tu. Qala Syekhu Musannif rahimallahu ta'ala. Baru masuk ngaji. Ya Allah. Oh, Tok Guru, masya-Allah, warak tu Tok Guru tu. Tak pondok dia tak ada tandas. Masa kami pergi tu, kita macam Tok Guru jamu makan kan. Tengok, tanya, tandas mana? Demo apa malu nak koyak, nak cerita kita. Tandas tak ada. Tak ada tandas. Oh tu nak buat air mana? Rugi, semak-semak air mana-mana tu tak boleh. Oh tu malam tu nak makan, tak apa orang ni nak makan. Allah. Ni kata Tok Guru punya tarbiyah orang dulu kita tak faham prinsip dah. Kalau kita kerti kita, oh padahlah Tok Guru ni tak buat tandas pondok dia. Itu tak buat tandas tu kan kalau arwah patih tu. Tak ada apa? Tak ada elektrik. Ada apa ya? Apa nak wiring sikit lah. Pakai lilin macam apa? Tambah ada elektrik, ada pelak pula. Pondok pula kecil, sempit. Pasal apa tu? Dia nak menunjukkan ada benda-benda dia dah jaga, dia kawal dari sudut lain. Betul nak tengok boleh berdikari, tak boleh berdikari. Boleh tak duduk seorang diri, bangun pagi. Pasal kadang duduk ramai-ramai kejut, boleh. Orang lain tahu kejut, cuba sendiri bangun, boleh bangun tak? Di situ dia tengok anak murid dia. Siapa yang kalau tak kejut pun dia boleh bangun, boleh duduk awal. Siapa yang duduk pondok, tengok pondok dia bersih, teratur. Jadual makan dia, jadual minum dia. Waktu mengaji pun elok, tak mengantuk, tak tidur. Ni dia main datang, mana switch, siapa dia ambil tanggungjawab, tutup lampu, tutup kipas. Keluar tu, dia ambil tanggungjawab ni, tutup pintu pagar ni, siapa dia? Ada orang tak peduli. Pondok dia apa bersepah, tabur sana sini, tak ada langsung unsur kebersihan, tak susun atur, tak ada langsung. Tak ada langsung. Switch terbuka ke, lampu bernyala ke apa ke, dia nak tutup bagi ada akal sikit. Ni membazir sama dia, kawan setan. Dia tak reti setan tu apa dia. Padahal mengaji tapi buta hati, dia tak kenal. Untuk Guru hati apa? Dia atur dia bagi tu. Sistem dia tu mengajar jadi cerdik bagi berakal. Bila ada kemudahan ni dia tak ada akal. Pasang aircon dulu seorang pasang aircon 4-5 aircon pasang. Kipas pula ada 10 pasang pasang semua. Tengok orang lah, tengok orang. Tu kata yang tu asuhan dia punya sistem tu mengajar kita jadi cerdik. Kalau kita nak cerdik sendiri-sendiri tak ada dia tu. Dia jadi. Yang tu yang sampai tenaga jimatkanlah tenaga elektrik, jangan membazir air. Sampai kena kempen dalam TV weh. Kalau orang ada agama ni macam mana? Kami lama dah ngajar. Allah Taala ngajar lama dah. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dia engkar Allah Taala. Kita jangan. Ni benda ni membazir, yang ni kena tutup, yang ni kena tutup. Yang mana tutup, yang kena buka. Ni mengaji mata tutup. Buka handset mata buka, tak kena. Saja sebut itu sikit contoh kan. Buka tutup kat tu pun suih kat tu. Makan terbuka biji mata. Tidur main terbuka biji mata. Ngaji tutup mata. Mana cik tu?
Tapi bukan orang sini ni Afrika, orang Afrika. Ni duk sibuk, duk kecil berak jamban, nak cerita jamban tadi tu lah asal kan. Duk sibuk dengan rumah tangga, dapur lagi, jamban, kencing, berak, dan meninggalkan datang ke masjid-masjid atau ke madrasah, belesah. Tu madrasah juga, ada setengah kitab dia je belesah. Saya ingat menatang apa, kitab apa saya tak ingat dia macam belesah, ba lam ya sinta, belesah. Oh, madrasah. Kalau kampung belah tu dia sebut belesah, mu pergi belesah tak? Belesah. Ni kitab Jawi macam ni lah, agak benda sikit. Kerana sibuk dengan berdukung, berkeliling, bawa anak-anak kecil. Mengadap lihat permainan, bawa pergi faham permainan, pergi kolam renang, pergi main boya, main dau, bawa pergi tasik, main lomba lari. Lihat pula permainan yang diharamkan. Oh, waktu lagi teruk lah. Pergi tempat-tempat orang duk jogging, duk joget pakai seluar kayu basikal, pakai seluar ketat. Tu kata ada permainan yang diharamkan. Ataupun menghadap kepada bersungguh-sungguh kepada kehidupan yang sehari dua ni. Kena ke atas kepala kita semua ni Tukang baca apa sekali kena tu. Dan meninggalkan isteri-isteri atau suami yang halal kerana masyghul dengan berseronok dengan perempuan-perempuan atau laki-laki yang haram. Ada juga ni, naudzubillah. Ada orang yang sampai tahap macam ni. Bini halal tinggal, bini pun sama agak, tok laki pun duk nyongen tak boleh buat apa lah. Dia gaduh pergi tempat-tempat laki ramai, siapa nak sembang? Tok laki jenis tak sembang lah. Duk rumah ni tak boleh sembang apa, dia pak dia bukan nak sembang apa. Pergi rumah jiran ni sembang dengan laki orang, sama sembang, ada dia kaki sembang, dia tak boleh duduk diam. Dengan tok laki dia tak mau sembang. Ada juga jenis macam tu. Dia bukan orang sini lah, ni orang Afrika ni, orang Afrika. Na'udzubillah, minta lindung lah. Tu punca dia apa? Ni semua masalah dunia, tak kerti tanggungjawab, tak kerti peraturan syarak. Katalah, kata dia, hinggalah akhirnya dikatakan meninggalkan amalan syurga kerana masyghul dengan amalan neraka. Tu bahasa pendek lah tu. Duk sibuk dengan amalan-amalan neraka, amalan yang boleh buat syurga ditinggalkan. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kehidupan yang lalai macam ni. Maka sah dan boleh dikatakan kepada mereka-mereka yang tersebut itu terlebih bodoh. Dah kena kita ni sebiji ni. Orang yang hidup macam ni terlebih bodoh. Kena baca itu, dia baca petani kena baca setiap petani, lebih bodoh tak boleh itu kan. Lebih bodoh daripada binatang-binatang yang sah dibuat korban. Lebih bodoh dari kambing lembu ni. Marilah kita baca firman Allah Taala, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ada sabila, bal hum adallu sabila. Tidak adalah mereka itu, mereka orang ni, dia tak mau guna fikir langsung untuk pergi ke Allah Taala, ke Rasul, ke agama, belajar Islam, iman, belajar zikir, gatik, nak ingat Allah Taala, selawat kat Nabi, pergi mengaji, tuntut ilmu, bagi faham macam mana nak dapat kehidupan realiti yang kekal abadi. Pergi dengan bahasa itu tak? Orang yang tak guna akal fikiran untuk ke sana ni, tiadalah mereka itu melainkan seperti binatang-binatang yang sah dibuat korban dengannya. Itulah istilah an'am tu. Binatang an'am ni binatang yang sah dibuat korban. Memang istilah dalam bab korban disebut binatang yang sah dibuat korban ialah binatang na'am. Nak sebut bahasa sikit lah. Itu surah Al-An'am tu maksudnya surah binatang yang boleh dibuat korban. Dia lembu, kerbau, kambing, adik-beradik dia, unta, 3 jenis tu ya. Baik. Orang yang tak ada fikiran ni, dia macam kambing, lembu.
yang sah dibuat korban dengan dia, bahkan mereka itu terlebih sesat lagi nisbah jalan. Pasal kambing cari makan, kita cari makan. Kambing anak bini, kita ada anak bini. Kambing ada tempat tinggal, kita ada tempat tinggal. Kambing tak semayang, kita tak semayang, sama je kambing. Kambing tak mengaji, kita tak mengaji, sama je kambing. Kambing duk bek makan habis rumput orang, pokok orang. Kita pun ambil habis hantar orang benda, tak kira peduli halal haram. Macam kambing. Duk kira apa? Makan, kunyah, tidur, anak, bini. Ada habis duduk lagi, kunyah lagi, duduk pun kunyah lagi. Inhum illa kalanam. Sambil duk ngaji pun boleh kunyah lagi. Oh, siapa dia? Kod depan ni tak ada lah. Ni hak online ni. Oh. Tambah pula kata dia, ustaz ni jatuh kami duduk makan. Tak tahu dah. Dia kata payah nak mengaji online ni. Nak mengaji dengan jaga adab sungguh lah payah. Itu saya ada guru-guru yang buat online ni, bagi peringat saya dah, walaupun online beradab macam beradab kita duduk depan dia, baru jadi beradab. Kalau buka tu duk ni online Google Meet pula, buka pula tunjuk isap okok lah masuk tu orang. Allah lecah. Itu buat bising pula, anak duk kerja melalak apa, duk kacau majlis lah apa. Boleh. Saya pun hari tu ada sekali baru masuk Google Meet, tak biasa masuk pun. Menatang macam tu kan Google Meet, saya tak tahu. Macam tu kan. Itu masuk pula ada gangguan pula, memang pergi masuk pergi haluan mana atau orang putih apa semua. Buaya apa semua. Oh macam tu lah, ada kat dajal, kaki dajal tu macam-macam lah. Ni masalah dajal ni kita ni. Baik, terlebih sesat lagi nisbah jalan banding lembu kebau tu, kambing unta. Maka adalah pada ayat ini Tuhan Allah SWT menerangkan kepada kita bahawa orang-orang kafir itu bawakannya seperti kelakuan binatang-binatang an'am, bahkan lebih-lebih lagi sesat daripada binatang an'am, kerana beberapa jalan. Pertamanya, binatang-binatang itu menurut ia binatang ajaran gembalanya. Dia kena tunggu Tok Ketua dah. Gembala dia bagi arahan, dia boleh ikut. Kita ni pun macam tu, depan Tok Guru bagi arahan, mengaji baru mengaji. Tok Guru tetap mengaji, cuti, hore. Kan itu. Hore bawa, kulah nak baca Quran dengan nak selawat, tak ada, hore tu. Bersalahan mereka kerana mereka itu lawan akan Tuhan mereka itu. Bahkan orang kafir lawan pula. Kalau kata kambing ni lembu, dia ikut gembala. Kalau kita ni bukan saja nak kena dapat surat, bahkan lawan pula, makan minum tu suku, tapi tak ikut pula siapa gembala kita. Itulah pasal. Keduanya, an'am, binatang an'am itu tahu beza akan yang membuat baik kepadanya daripada yang membuat jahat kepadanya. Binatang an'am ni dia tahu, kalau orang pukul dia, katuk dia lari. Bersalahan mereka itu orang kafir, orang yang tak guna akal fikiran ni, kerana mereka itu tak tahu beza akan buat baik Tuhan dan membuat jahat syaitan. Oh, tajam ayat dia tu. Syaitan duk buat jahat, duk tipu kita, kita duk rasa syaitan lah buat baik. Apa ustaz ni, apa tok guru ni, suruh zikir, suruh selawat, suruh mengaji, mengadap dia je. Bagilah masa lapang sikit, pergi handset ke, WhatsApp ke, main bola kan, sonok-sonok gelak-gelak ke, apa, bersenario ke, apa lagi, raja lawak ke. Sekali-sekali nak juga hiburan hati. Oh, dia tak kena setan. Dengan siapa yang nak ajar lawan dengan setan tu, na'udzubillah. Sedap ada syarah dia. Ketiganya, binatang na'am itu pandai menuntut akan perkara yang manfaat baginya. Kambing kalau lapar, kalau kadang kita kurung lah macam mana, dia duk riuh rendah salah, bek 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 bek.
Macam ni hak banyak-banyak. Saya duduk belah binatang saya tahu bunyi-bunyi binatang tu. Oh, dia punya keriak lah kalau dia lapar. Tambah kita panggil, bah. Oh, seronok pula binatang ni. Tambah lah kita panggil jauh, bah, dia balik. Pandai dia ikut kita. Kita pula tak kerti nak balik ke Allah Ta'ala. Tu masalah tu. Ya. Itu bela-bela binatang ni tu, dia tujuan dia untuk kita fikir kita lah. Beda aku ni serupa lembu kambing ni lah. Jadi lembu kambing ni tahu apa yang manfaat bagi dia dan menjauh akan perkara yang memberi mudarat akannya. Bersalahan mereka itu orang kafir, orang-orang yang fasik, orang zalim ni, mereka itu menuntut mereka itu akan perkara yang memberi mudarat akan mereka itu. Apa dia beri mudarat ni? Bodoh, tu besar mudarat sekali. Apa lagi? Makan banyak, mudarat. Kerja pangkat, mudarat. Kasih dunia, mudarat. Kita tak tahu apa yang mudarat kita. Kita sangka benda mudarat tu manfaat. Kambing pandai lagi kita. Oh, kena sebiji-sebiji ni kita ni. Dan menjauh mereka itu agar perkara yang memberi manfaat. Pergi masjid tak mau, pergi ngaji tak mau, nak buat taat tak mau, zikir tak mau, selawat tak mau. Banyak kita buat benda-benda yang mudarat kita. Yang keempatnya, binatang enam itu sungguh pun tidak i'tiqad ia akan i'tiqad yang sebenar, maka ianya tidak juga i'tiqad akan i'tiqad yang karut. Tak ada lembu jadi Wahabi, tak ada lembu jadi Syiah, tak biasa jumpa. Tak ada biasa tengok kambing jadi LGBT, tak biasa. Tak biasa tengok apa, unta isap ganja, tak biasa tengok ni. Tak biasa tengok. Bersalahan mereka itu kena puak-puak merepek ni macam ni. Ada duk i'tiqad, bersalahan mereka itu kerana i'tiqad mereka itu agar i'tiqad yang karut-karut. Allah duk atas langit, Allah ada muka, ada tangan, ada kaki. Sahabat semua pasik tak boleh pakai. Ada gila abang-abang itu. Kita punya kuasa mutlak, kita boleh pilihan di tangan kita. Kita boleh. Tak ada takwa, tak ada tawakal langsung. Ada jenis pula apa? Jenis malas tunggu je. Kita ni kalau nak lagi pandai, tak sabit pergi ngaji weh. Ada orang pergi ngaji duk bodoh tu lah. Kita tak pergi ngaji pun tengok pandai juga. Pandai apa? Pandai bodoh. Ada i'tiqad duk karut-karut weh. Lagi pula ada beberapa jalan dan kelakuan yang jahat mereka itu. Manusia ni terlebih lagi daripada jahatnya binatang enam. Kambing memang kita pagar dia takut. Ada orang yang kalau jadi jahat lebih pada pagar. Kunci pengawal pun dia bunuh. Macam itu. Cukuplah kata dia, cubalah melihat dalam tafsir-tafsir bagi ulama ahli sunnah. Nak pergi tengok tafsir ulama ahli sunnah. Jangan tengok tafsir Wahabi bunyi lain, tengok tafsir Syiah macam lain, tengok tafsir Mu'tazilah macam lain. Saya tak sebutlah. Saya pernah baca Syiah punya ayat ni. Dia kata sahabat pakai ayat ni, tak boleh. Saya geram tu, saya tapar dia mana ni. Syiah teruk. Saya rasa tu tak boleh perasan saya sebut apa tu. Demo sahabat dia kutuk dengan ayat ni. Lebih pada kambing dengan lembu. Padahal demo tu lebih pada kambing dengan lembu. Anak-anak yang dikasihi, situ dulu lah. Ambil peringatan situ lah dulu. Jangan jadi kambing dengan lembu lah kita ni. Cari jalan macam mana nak pergi ngaji, pergi belajar. Khasnya bab iman ni, macam mana nak dapat iman, nak yakin kepada Allah Ta'ala, boleh banyak zikir, boleh banyak selawat. Mudah-mudahan sebab tu boleh lawan. Pasal tutup guru kita ada sebut, boleh banyak zikir, boleh banyak selawat, dia serampang dua mata. Apa dia? Lawan syaitan suku, lawan nafsu suku.
Serampang. Satu amalan kita buat ya taat kepada Allah Ta'ala ni, tinggal maksiat dah, alhamdulillah dah, memang boleh tinggal dah. Nak bangun taat ni malah lagi. Buat ya zikir, bangun, bagi sedar fikir, banyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah, cari jalan lah macam mana tu. Ilmu nak belajar memang banyak lagi. Untuk buat apa ni? Cari jalan untuk zikir, selawat, tambah diri, banyak ni kena habis selawat, zikir banyak ni. Allah, dengan kita buat macam tu, Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada iblis syaitan, dan dia akan jadikan kita anti kasih oleh Nabi SAW. Imam macam tu jalan dia. So, tak ada jalan baik untuk baik hati mainkan kena banyak zikir. Zikir ni walaupun tengok lekeh, zikir boleh baik hati ya. Dia walaupun lembut, tapi power dia boleh pecah batu. Air pula zikir. Bandingkan ulama sebut macam air, walaupun lembut, dalam masa yang panjang dia boleh pecahkan batu yang pecah. Macam itulah zikir. Tengok lembut je, selalu ada apa, la ilaha illallah. Kalau tambah hadir dengan makna, Masya Allah. Jangan kata batu besi, setan memapuh. Sebab la ilaha illallah. Mudah-mudahan boleh kita dapat ada kekuatan macam tu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mohon berkat yang kita ni pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Rasulullah syafaat kan untuk kita, doa kan untuk kita, makbulkan permintaan kita ini dengan banyak kita duk berselawat sallallahu alaihi wasallam kepada dia tolong sampaikan apa maksud kita ni. Kita memang mengaku lemah, kita pun kadang nak buat, kadang tak boleh nak buat juga. Antara wasilah kita nak minta bagi dapat ni, akhirat tu suku. Dia ajar kita prinsip wasilah ni bukan saja masa mati esok, bahkan di dalam dunia ni pun wasilah kita adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling besar sekali minta wasilahkan Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, kau tolonglah, mohonkan pada Allah Ta'ala di akhirat syafaat tu suku. Ni kat dunia ni bagilah kami tegang mata hati, mudah-mudahan Allah perkenankan doa kami ni dengan sebab melalui ilmu. Tu kaedah kita bertawassul kat Rasulullah, insya-Allah. Ada soalan? Ya, maksudnya jalan yang disebut tu lah, jalan makan minum, curi, kufur, jalan-jalan. Jadi maksudnya ada huraian ulama lagi jalan lain, wajah lain pula. Pasal disebut sabilan tu, tak mana lebih sesat ni? Jalan mana? Jalan tak kenal, jalan tak kerti mana baik, mana mudarat, manfaat. Binatang pun ada jalan ni, dia lagi bagus daripada kita berbanding dengan orang-orang yang tak ada akal. Jadi huraian jalan tu yang disuruh tengok tafsir sabila tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidaytika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.